Buku berapa ni? Ya. Dah tak ingat minggu dah? 9 So ada berapa minggu lagi nak habis first semester? Sekejap 5 minggu lagi kan? 14 minggu Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So sebelum kita mulakan kuliah jom kita bagi memberkati kuliah kita pada hari Jumaat pagi ini. Kuliah Jumaat pagi ini, kuliah personality. Kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah. Okay, alright, sihat semua Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Kurang sihat, Doktor. Kurang sihat. Sheila kenapa kurang sihat? Sesama sikit. Okay, ingat sebab tak dapat pergi holiday. Sekarang bulan 12 ni musim pergi holiday. Kena belajar kan? Saya dah balik. Oh dah balik. Okay, pergi mana? Holiday Sabah. seminggu, Doktor. Apa dia? Pergi Pergi Sabah. holiday seminggu, Doktor. Seminggu. Dia holiday tak apa sekarang. You all bertuah sebab kelas online. So dekat-dekat pulau ke you pergi Mabul ke kalau dapat line tu bolehlah masuk kejap kuliah kan. Tu untung. That is the perks of online classes ni. You can have your class anywhere actually kan. Tapi kalau kat physical class tu selamatlah you all. Kalau nak pergi bercuti ke, nak pergi mana-mana ke memang kena tunjukkan bukti lah. Kalau tak memang kita gantung exam Kanas tak? Okay, tak adalah sampai macam tu sekali. So hari ni saya dimaklumkan ada beberapa pelajar yang terlibat dengan sukan, yang pergi ke ada aktiviti di Tanjung Karang, so dapat pelepasan lah. So saya tak adalah strict mana asalkan tunjukkan buktilah. Unless yang pergi holiday tu Sheila, kalau kata saya tak dapat masuk kelas kerana saya sedang bercuti. Ewa-ewa banyak cantik kan? Okay, alright. So okay, I hope you are doing good, great. Dah minggu ke-9 ni cepat sangat masa berlalu dan insyaAllah hari ni saya akan cover dulu on Erik Erikson dan saya akan tengok kepada masa dan you all punya momentum lah. Kalau tengok sendu je, saya bagi satu lecture je lah dulu satu lecture lagi tu you all baca sendiri Okay, saya tak naklah sendu-sendu pun nanti saya pun sendu juga kan. Alright, saya dah record ke ni? Dah Okay. So kalau kita tengok Erik Erikson dan ada di kalangan anda juga kebanyakan anda yang dah tunjukkan kepada saya tugasan yang berkenaan kan. So I believe that you all pun dah do some readings about Erik Erikson, especially about Abraham Maslow, about these theories yang popular ataupun common di kalangan layman lah, di kalangan kita So hari ni kita akan cover tentang Erik Erikson dan beliau popular dengan apa? Teori apa? Kalau sebut Erik Erikson ni teori apa? Psychosocial kan? Apa dia punya gist of the theory? Anyone? Apa intipati dia? Apa yang ada? Apa yang beliau kaji? Anyone can share? Psychosocial, faktor-faktor psychosocial yang effect development anak-anak, development manusia dari kecil sampai besar. Daripada berapa ke berapa? Dari start daripada kecil ke umur berapa? 60 Okay. So basically dia cover the whole life lah. Sebab tu saya kata bila kita buat tugasan tu kan, yang ada tugasan satu yang saya berikan tu, anda perlu menceritakan, reflect kehidupan anda dengan teori ini. Betul Betul kan tugasan ni kan?
Alright. Betul. Ini adalah antara teori utama sebenarnya that we can apply and actually we can understand. Kita boleh lebih memahami kenapa like orang ini bertingkah laku macam ni, pelik kan, ataupun apa yang nampak dia lacking somewhere in terms of matlamat kehidupan dia, in terms of pembentukan personality dia, kemenjadian dia, and kita boleh relatekan dengan dia punya perkembangan seseorang itu pada certain tahap saya mungkin dia tak kecapi, ataupun kalau Erikson kata jika tidak berjaya dia akan develop mistrust versus berjaya dan versus tidak berjaya atau gagal. So itu adalah intipati utama kepada teori Erik Erikson yang lebih mengkaji tentang komponen psikososial seseorang manusia itu. Okay, so sebelum kita pergi lebih detail kepada teori psikososial itu, kita go back kepada the profile ataupun latar belakang kepada tokoh ini. Okay, Erik Erikson. Erikson dilahirkan di Frankfurt, Jerman, dan ibu bapa kandungnya tidak berkahwin. Yang you all jangan terkejut lah. Okay. Bapanya meninggalkan ibunya sebelum Erikson lahir. So you kena fahamkan sikit bapanya meninggalkan ibunya sebelum Erikson lahir, dan kemudian Erikson dan ibunya berpindah ke Karlsruhe dan berkahwin dengan Dr. Theodor Homburger, iaitu Erikson punya pakar, doktor yang waktu dia kecil-kecil ibunya kerap jumpa dengan Dr. Theodor ni untuk hal anak-anak lah. Dan akhirnya mereka berkahwin. Okay? Dan Erikson ni dia tidak mengetahui bahawa Homburger ni bukannya ayah kandungnya, sebab dia lahir je kan. Mungkin dia dah dah ada this guy dan mengekalkan surname-nya Homburger sehingga ke usia 37 tahun. Okay. Beliau mengalami identity crisis identity apabila mula sekolah. Rakan-rakannya menolak Erikson kerana ayah tirinya berbangsa Jewish. Okay. Alright. Dan kita pergi terus kepada tahap perkembangan sosial iaitu mengandungi tahap perkembangan psikososial mengandungi 8 tahap. Okay, di mana tahap pertama dan tahap keempat, 1, 2, 3, 4 teori psikososial Erikson ini adalah equivalent to tahap psychosexual Freud, iaitu tahap oral, tahap anal, tahap phallic dan tahap latency Freud. Okay, so 8 tahap perkembangan psikososial Erikson. Ini anda perlu tahulah, perlu faham. Kalau anda faham, anda boleh ingat. Dan in fact anda boleh kaitkan juga dengan realiti, dengan kehidupan anda ataupun sesiapa. So pada tahap pertama, tahap perkembangan pertama seseorang manusia itu lahir akan membentuk rasa percaya. Dan jika rasa percaya itu tidak dipupuk, maka terbentuklah ketidakpercayaan. Percaya berlawanan dengan ketidakpercayaan ataupun trust versus the mistrust, iaitu berusia 0 bulan seawal bayi itu lahir sehingga bayi itu mencecah 18 bulan. So waktu ini adalah komponen yang paling penting untuk kita wujudkan elemen percaya, kepercayaan kepada bayi itu, kan? Dan setiap daripada perkembangan ini kita akan lihat ada suatu aktiviti yang penting dan signifikan dalam setiap perkembangan ini. Okey, yang kedua adalah autonomi, berlawanan dengan ragu-ragu dan malu. Okey, so ini adalah berusia berapa? Daripada 18 bulan hingga ke 3 tahun. So bila 18 bulan, bila anda belajar teori ni, anda cuba bayangkan bayi macam mana fitrahnya, kanak-kanak, toddler, the little children itu kan, personality-nya macam mana kan, and then dari situlah anda boleh lebih faham, lebih orang kata absorb lah dengan teori-teori, dengan setiap tahap perkembangan ini. Okay, dan yang ketiga adalah inisiatif, rasa inisiatif
okay, versus rasa bersalah, kan. So ini bila kita tengok kanak-kanak, fitrah mereka ingin mereka curious, kata like towards the 6 years, 4, 5 tu dah curious, bertanya itu, ini, nak cuba buat, nak cuba semua everything independent, kan. So kalau kata tidak dapat melakukan sesuatu, akan wujud rasa bersalah. Dan yang keempat adalah industry versus inferior, iaitu dalam English industriousness versus inferiority. Okay. Yang kelima adalah identity versus identity confusion. Okay. So ini adalah remaja. Okay. Bila you buat tugasan tu, you can perhaps relate apa yang telah berlaku dalam kehidupan you sepanjang you berada dalam kumpulan kategori remaja. Ada konflik, confused, tak tahu nak decide on what to do, ada isu dengan kawan-kawan mungkin, kan. So this is the time that once seseorang manusia itu perlukan sokongan, perlukan a good foundation for them to have a good or stable identity. Okay. Yang keenam, inilah you all dah masuk fasa ni. Yang keenam, intimacy versus isolation. Dewasa awal, dah mula ada apa tu, attraction kepada opposite gender, dah mula nak form a relationship, a closer relationship, dah mula nak berkeluarga, kan, berkerjaya dan sebagainya. So this is the time fasa yang keenam. Tahap keenam adalah intimacy versus isolation. Yang ketujuh adalah generativity versus stagnation, kebangkitan versus kerencatan. So towards the pertengahan career, kan, ada reputation, ada respect, ada multiple roles dalam masyarakat, kan. So kalau dia berjaya melalui fasa ini dengan baik, dengan jayanya, dikatakan individu itu mempunyai melalui kebangkitan. Tetapi kalau tidak berjaya, dia akan plateau lah ataupun rencat, stagnan. Dan yang terakhir adalah nombor 8, ego integrity. Okay. You bersara dalam rasa seronok when you look back at your life. There are ups and downs. Life kita ni memang banyak roller coaster, turun naik, tetapi bila you pandang balik, you will feel like a relief. So you have achieved this ego integrity. Kalau kata pada usia yang tua anda masih meratapi, masih menyesali, there's things that you haven't fulfill. Kalau mungkin kita tengoklah mak ayah kita, nenek kita, perhaps datuk nenek, kan, orang the older generation, if they always bercakap tentang patut benda-benda yang negatif lah. So and then we can see from dia punya psychosocial functioning that dia orang tak berpuas hati dengan kehidupan. Itu yang dikatakan mengalami despair ataupun putus asa. Okay, so I nak you all cuba fahamkan dan kalau boleh sampailah bila you practice tu ataupun bila you habis tu you masih ingat lagi lah teori Erik Erikson sebab dia sangat-sangat berkait dengan kehidupan kita seharian. Okay, ada 8 tahap. Okay ke? Saya rasa dah summarization tadi tu, saya dah tak payah go detail lah. Okay. Okay. Okay, Farihin. Terima kasih semua tak buka kamera ni. Okay. So kita pergi kepada tahap pertama. Yuk baca dulu. Sorry lah, saya bila bagi kuliah pagi ni kena minum air. Okey, tahap pertama iaitu berlawanan dengan ketidakpercayaan bermula dari usia 0 bulan. Seawal bayi itu lahir, dia keluar dia dari perut mak dia tu sehingga ke 18 bulan. Okey, wujud elemen percaya. Kalau tidak kecapi percaya itu, kepercayaan, dia akan mengalami ketidakpercayaan kepada orang di sekeliling, kepada persekitarannya. So tahap ini adalah selari dengan tahap oral dalam teori psychosexual Freud.
dan di mana bayi harus mengembangkan elemen kepercayaan dengan baik. According to Erikson, he say that bayi, a baby, they should develop dia punya kepercayaan dengan baik. Dan di mana kepercayaan ini akan terbina dengan baik apabila kehendak bayi dipenuhi. Okay? So bila jadi baby ni, apa aktiviti baby? Aktiviti utama baby. Boleh ke dia bermain, bekerja, kan, berborak. Right. So aktiviti utama as dia lahir saja adalah aktiviti penyusuan. Kan? You banyak tengok bayi tu lepek je dengan mak dia kan. Mana yang breastfeed memang most of the time out of 24 hours tu mungkin 18 hours ataupun 20 hours yang dia memang melekat breastfeed. Right. So melalui aktiviti itu, aktiviti penyusuan akan sebenarnya merangsang pelbagai dia akan memberi stimulation kepada pembentukan kepercayaan. So di mana ibu dia bertindak positif pada kehendak baby. So bertindak positif bermaksud kalau kata bayi itu menangis saja terus mendapat perhatian, terus didukung dan terus ditengoklah apa yang tak kena pada baby. Kalau dia lapar, bayi yang menangis kita tahu signal macam mana lapar, dan kemudian bila dia lapar dia akan usually fitrah baby ni bila dia dah minum banyak-banyak and then dia akan buang najisnya, akan pupu lah, akan berak ke pupu kan, and then ibunya ataupun penjaga parents akan tukar, and then bila tukar tu dia akan minum balik. Okay, minum balik sebab lapar, and then dia akan baru tidur dengan nyenyak about 2 hours. So after 2 hours dia akan breastfeed. So the cycle goes on and on and on. So apabila ibu ni bertindak cepat, bertindak dengan mesra, dengan penuh kasih sayang pada kehendak baby, dia dah sambil dia minum tu dia peluk, dia cium kan, and the baby will feel secure, rasa warm, rasa selamat. So it will provide keselamatan kepada baby itu, dan mereka bayi ni dia akan menganggap bahawa dunia ini adalah dunia yang merupakan satu tempat yang selamat, dan orang-orangnya yang boleh dipercayai dan saling menyayangi. It's from that activity. Okay, so akan wujud, di situlah yang dikatakan bayi itu akan berkembang elemen kepercayaannya. Okay, dan apa yang dikatakan wujud ketidakpercayaan itu pada bayi, okay, apabila ibu itu menolak ataupun tidak memberi perhatian there and then, ataupun ignore, tidak konsisten dalam memberikan layanan dan didikan. So lambat laun dia akan membentuk elemen ketidakpercayaan pada diri bayi itu. Okay? So bayi akan berasa suspicious, dia akan takut, risau, rasa tak selamat, dan akhirnya akan membentuk elemen ketidakpercayaan pada mereka, pada bayi. Okay. Yang kedua, tahap yang kedua bermula dari usia 18 bulan ataupun setahun setengah sehingga 3 tahun, iaitu tahap ini adalah selari dengan tahap anal, tahap psychosexual Freud, di mana pada usia ini, cuba you bayangkan kanak-kanak ini, bayi ini, kanak-kanak lah, the early toddlers, apa perkembangan fizikal yang mereka perolehi lazimnya pada kanak-kanak berusia setahun setengah. Siapa yang dah ada anak kat sini? Nak berjalan. Berjalan kan Atika? Berjalan kedek-kedek, tak nak kena pegang kan. Kalau kat mall tu kita tak boleh pantang lepas je zoom berjalan. So bila dia nak berjalan tu, apa yang wujud pada diri dia? Wujud elemen rasa dah boleh buat sendiri. Aku dah macam aku. Kita dah free, dah macam tak perlu dah nak dukung-dukung kan. Mana yang kanak-kanak yang usually dia akan rasa freedom sedikit. And then this is the time that they discover that they are no longer attached. Bukanlah terus boleh hidup sendiri.
They are no longer attached to the primary caregiver, but is a separate individual. All right. And during this stage, they focus on children developing a greater sense of personal control. Sebab tu pentingnya waktu ini kita enhancekan, kita exposekan mereka kepada kawalan kendiri. Seperti apa aktiviti-aktiviti kawalan kendiri? Makan sendiri, cuba mungkin ada start juga yang cuba nak sarung-sarung baju sendiri kan? Sarung seluar sendiri, dia buat eksperimen memang lama, tetapi sebenarnya aktiviti itu adalah sangat baik untuk anak itu kan. So ambillah masa, kadang mungkin ibu bapa yang mungkin kurang sabar, yang nak cepat kan, dia akan keep on tolong pakaikan. Dan at the end mungkin dependency itu kita tak boleh nak kita tak boleh nak tackle sangat. Alright, so waktu ini adalah yang dikatakan aktiviti yang paling penting. So wujud elemen autonomi is when berdikari. Sifat berdikari itu mula wujud pada diri kanak-kanak. So independence, a toddler strive from caregivers, and this stage is a time where the toddler has the will to become independent. Ada yang nak mandi sendiri. Ya, Atika angkat tangan. Tekan. Boleh saya tanya, nak tanya boleh? Okey. Sebab tadi kan Dr. kata yang stage tu ni kan dia equal dengan anal stage yang masa Freud tu kan. So kalau masa stage tu ni kan kalau budak-budak 1 hingga 3 tahun ni dia kan ada nak potty train kan. Ya. So inilah yang pentingnya kan. Sebab tu bila tengok elemen potty train tu sebenarnya banyak skills yang terlibat. Bukan saja skill anak-anak itu, yes betul, tetapi dia melibatkan skill kita. Cara kita mendidik anak potty train sebenarnya itu yang akan memberi refleksi kepada pembentukan personality anak itu. Ini yang saya akan ulas. So tapi dia bagaimana bermula autonomi ni adalah apabila anak-anak ni mula rasa bebas, dia boleh buat sendiri. Maknanya kalau dulu semua kena mak, ayah kan. Kenapa? Tapi bila dah diberi power untuk berjalan sendiri, untuk berlari sendiri, dan dia punya fine motor gross skills semua, everything, fine motor skills semua dah mula develop, and dia explore, dia discover that I have these fingers, hands, kaki, tangan dan sebagainya itu. So inilah yang wujudnya elemen autonomi. So waktu ini pentingnya didikan, cara, arahan yang diberikan oleh ibu bapa, sokongan, pujian, dan bagaimana kita menggalakkan anak itu untuk menjadi independen. Okay, so so ini ada toilet train. So dia memang parallel. Sebab tu saya kata dia parallel, kita kena faham. And then kalau kata dalam contoh bila saya kata tadi one of the key is self control. We want to encourage anak itu to develop self control, itu sangat penting. Sebab tu kalau kita tengok anak-anak yang mungkin dia makan sendiri dengan yang makan suap, kalau tengok sekarang ni reality, saya suka tengok juga kalau saya boleh petik, boleh quote anak one of the celebrity, anak Betty, yang buat sambal tu kan, cara dia didik anak dia makan sendiri. Anak dia yang that I can see ada self control yang tinggi, di mana dia latih anak dia untuk eksperimen, buat dulu kan, walaupun ada penjaga tetapi dia makan sendiri, dia pun comot. Berbanding dengan anak yang memang duduk di meja makan dan disuap, and dah suap diberikan juga YouTube kat depan. So you can see all this, you can actually evaluate and then you can compare bagaimana skills kedua-dua anak ini. Contoh so kalau kata untuk tahap ini, if parents are too permissive, harsh, tak sabar, tak bolehlah, tak payah buat sendirilah, asyik tumpah je kan, so kita marah. Kan, makan tumpah bersepah, penat mama nak kena kemas kan. Lepas tu papa dia pun marah, ayah dia marah,
kan, so or demanding, and the child can feel defeated and they somehow kan they will experience extreme shame and doubt. Sebab tu dia takut nak buat sebab dah kena marah. Sebab tak ada a proper and encouraging guidance, support. It's okay, tak apa, tumpahkan sikit je, cuba lagi. Kan berbeza. So aktiviti yang penting pada waktu ini untuk kita nak develop this autonomy pada anak ini, elemen autonomy ini adalah melalui salah satunya adalah toilet training. Okay. Anda ingat balik tak macam mana anda boleh off pampers? You guys ingat tak? Ingat. Ingat? Macam mana? Boleh share? Saya ke? Anak buah ke, anak ke apa? Saya. Okay. If you can remember, kalau boleh share lah. Tak payahlah sebut detail-detail tu. What I remember was yang train saya adalah nenek saya dan bapak saya. Dia macam I remember. Farhin? I ke yang tak dengar? And macam mana like ada masa, ya? Okay. Your parents, your nenek and your ayah Okay. Ada masa tertentu lah yang diorang akan setkan for me to sit and train. Okay. Pernah terkecil tak? Pernah terlepas, terkucil tak? Kat kapet ke, dekat lantai ke? Pernah. Okay, waktu pernah tu apa yang reaction nenek atau ayah tu? Itu yang tak berapa clear lah for me sebenarnya. I just remember the action. Tapi yang apa yang mereka punya reaction saya tak berapa ingat. Okay. But your experience throughout macam mana? How do you feel like, I have a good experience in toilet train, in being trained ke? I think it's not quite good sebab I feel like I sense some kind of shame, tapi bukan sebab kena marah, more to like malu sebab it's done in front of people. Okay. So meaning ada some experience, there's some pengalaman yang tak best ke macam mana? Yeah, I feel like it's weird sebab orang tengok. Macam it's not done in the toilet, it's done in the living room. That's what I remember. Okay. Alright. Okay. Okay. So does that affects your personality? I mean the way you reacted nowadays ke macam mana? I think that it doesn't affect in any way lah. But kalau ada effect pun saya pun tak tahu dari segi mana. Which is an interesting thing lah to find out. Okay. So mungkin kita boleh buat eksperimen kan? I pun pernah tengok both side. Mana yang dapat full support of toilet training and then mana yang kena ada buka double tak ada tak ada. Dia kalau buka double device kan dia akan bunyi bergema macam itulah, echo. Okay. So kalau kata dua yang satu ekstrim, maknanya macam ni lah lazimnya kan, budak, bayangkan budak berlari tiba-tiba dia terlepas. So waktu tu lah kan mungkin waktu tu mak ayah dia tengah busy, tengah serabut benda-benda, kena marah. You akan nampak reaction anak tu macam mana. So kalau itu berlarutan sepanjang masa, itu akan wujud elemen doubt and shame pada anak-anak itu, which is not healthy, tak bagus untuk personality dia, untuk kemenjadian dia bila besar. Sebab tu penting. Alright, so back to Afika punya question. Yes, toilet train is one of it. And another part is kita cuba latih anak-anak. Kalau even you all pun ada anak buah kan, kalau mana yang mungkin
nak buat eksperimen, cuba tengok, cubalah bagi dia anak-anak itu peluang untuk makan sendiri, untuk pakai baju sendiri. Kadang dia orang nak, tapi kadang being a parents ni dia nak cepat, and parents no doubt yang ada nak perfect kan, so they wouldn't let their children to do all these things independently. Tetapi it's not good kepada anak itu. Okay, so examples of personal control. Mana ada ini kan? And then betul, the fact that kita nak toilet train anak-anak ni is not easy, kan? Dia bukan saja untuk anak, but sebenarnya dia more of untuk nak latih kita punya skill sebagai parents juga actually. So kalau kita berjaya kawal kita punya emosi, insya-Allah anak itu akan belajar kawalan kendiri dengan baik. So dia memang sangat berkait. Okay, makan sendiri. Ni makan ni pun, dan bila nanti you all belajar psikologi kanak-kanak dan remaja, you all akan belajar tentang bagaimana atau kenapa anak-anak yang macam ni dia akan suka buat eksperimen. Eksperimen bila makan, dia akan sengaja like tumpahkan air. Okay, makan apa kadang dia tengok dia makan contoh kalau dia duduk dekat high chair kan, baby chair tu, dia ambil je something, dia pop. So itu memang diterangkan dalam psikologi perkembangan kanak-kanak ini. So itu yang sebenarnya menguji kesabaran kita mak-mak ayah ni kan, sebab diorang akan full of experiment, they will try macam ni, and then of course dia dalam mana mereka ambil makanan, sebab waktu tu lah dia nak latih dia punya grasping kan, dia punya all these tiny fingers, dia punya control daripada ambil makanan tu nak masuk mulut. Kalau mana yang dah dilatih pakai fork and spoon kan, dia nak potong tu, tiba-tiba potong tu tercampak makanan. Benda-benda ini sebenarnya yang kita perlu sama-sama encourage lah, sama-sama ingatkan, sabar, dia ni sedang cuba untuk belajar. So bagi dia orang masa dan ruang, peluang tu kena bagi kepada anak-anak, sebab when we teach our children to have a personal control ni, sebenarnya dia akan memberi kesan yang sangat banyak bila dia besar kan. Maknanya dari segi pembuatan keputusan, decision making, problem solving tu sebenarnya dia more wiser lagi kan. Right. So ini main sendiri kan, main Lego, main buat eksperimen. So it's very good activity to boost dia punya self control kepada anak-anak. Okay. So other important events include gaining more control over food choices. Nak makan ni dah tahu pilih setahun ke 3 tahun kan, setahun setengah. So dia boleh bercakap, toy preferences, nak main macam mana kan, and clothing selection. Time ni juga kadang menguji juga kesabaran ibu bapa. Kita dah bagi baju ni nak pakai, dia tak nak, dia buka laci, dia buka almari, habis dia kumbah, dia dah tahu baju apa dia nak pakai. Dan time-time macam ni juga kadang-kadang anak tu dia duduk rumah je tapi dia nak pakai baju cantik-cantik, dia nak pakai baju jalan kan, dia dah so kita ni kenalah sabar kan, kenalah macam okay explain, dan tak apa, ni sebenarnya bagus untuk mereka punya perkembangan the cognitive development pun bagus, because they know what to choose, they know they can decide on what to wear dan sebagainya. So children who successfully complete this stage will feel secure and confident. And while those who do not are left with a sense of inadequacy and self-doubt. Kan? Takut kan, betul ke tak ni, so dah jadi macam ragu-ragu, itu yang malu kan, mungkin ada sebab lah Farahin, mungkin there's one event yang kadang kita pun tak ingat kenapa rasa macam malu kan, tapi kadang benda ni it doesn't mean that sebenarnya kalau waktu kecil tu you alami this doubt and shame, tidak bermakna bila besar dia akan kekal. Sebenarnya dia mengikut pengalaman kita dan juga sekitaran kita pada waktu tersebut. Okay. Alright. So tahap ketiga adalah bermula dari usia 3 ke 5 tahun. Ini dah masuk prasekolah, preschool. So dunia dia pun dah
ada pertambahan manusia dalam kehidupan dia. Ada kawan-kawan, kan? Ada cikgu, kan? Mungkin ada elemen-elemen individu lain, dewasa lain, selain daripada keluarga dan extended families. So selari dengan tahap falik dan kanak-kanak ini mula mengembangkan dan memperkukuhkan kebolehan motor halus dan motor kasar. Kan? So they develop more on the gross and fine motor skills, memang berkembang dengan baik, kan, dan menunjukkan keinginan yang tinggi apabila mempamerkan sesuatu aktiviti. They are commit, they focus on whatever activity that they do. That is when terbentuknya inisiatif ini. Okay. Okay. Alright. Nanti tengoklah bagaimana guilt pula terbentuk apabila dia tidak achieve apa yang dia lakukan itulah. Alright, untuk rasa bersalah. Okay. Industry versus inferiority. Okay, bermula daripada usia 6 hingga 11 tahun dan selari dengan tahap pendaman. Pada tahap ini kanak-kanak baru memulakan alam persekolahan dan terdedah kepada pengalaman-pengalaman sosial, dan kanak-kanak mula belajar untuk mendapatkan dan memahami ilmu. So apabila berjaya, mereka akan mencapai industriousness. Dan industri bermaksud di sini adalah kepuasan atau keseronokan seseorang individu yang diperolehi daripada aktiviti mereka. Okay, so they feel like they are productive. Okay, dan they feel that they have reached success dalam apa jua yang mereka buat. So tak semestinya produktiviti kejayaan ini kena masuk pertandingan dan sebagainya, tapi sekecil-kecil menyiapkan tugasan, membuat sesuatu, accomplish anything yang dia lalui itu. So itu yang dikatakan industriousness. Okay, so tahap ini penting untuk kanak-kanak menyemai imajinasi, okay, merasai keseronokan mencapai kejayaan, kan, bila dia buat sesuatu kawan-kawan dia kata weh good, kan, cikgu applause, kawan-kawan bagi tepukan, bagi menjerit seronok, orang kata baguslah, kan, semua. So that is an indicator that shows that anak-anak itu telah mencapai kejayaan dan berusaha juga untuk mendapatkan keputusan yang baik serta mempelajari kemahiran untuk bersedia menghadapi dunia sosial kelak. So waktu ingat balik zaman sekolah rendah, kan, macam-macam kita buat, kan. Kita jumpa kawan baru, cikgu minta tolong bawakan buku cikgu pergi bilik guru, kan. So bila kita dapat bawa, kita dapat tu pun dah kita rasa macam wow, kan, cikgu minta kita. So sebenarnya itu adalah elemen-elemen industri. So dia bermula untuk nak capai kejayaan yang lebih besar tu, dia haruslah bermula dengan pengalaman-pengalaman kecil macam ini, sebab dia akan membentuk the self satisfaction kepada individu itu. Dan contohnya kat sini dia menanam bunga. Budak sekarang tak ada tanam bunga, kan, agaknya tanam bunga dalam game je, kan. Pacak sana pacak sini dalam game je, kan. So mungkin imagination mereka pun berbeza kalau bila kita cakap kanak-kanak dulu, kanak-kanak sekarang. Membaca, dapat baca, dapat kira, membuat kerja rumah dan sebagainya, kan. Mak minta tolong, mungkin dah ada ibu bapa yang dah latih anak dia, kan, buat mungkin masak nasi, kan, lepas tu goreng telur, contoh, kan. So these are the thing yang sebenarnya dia memupuk kejayaan industri, elemen industri itu kepada kanak-kanak. Dan inferiority adalah sesuatu kegagalan yang menyebabkan seseorang individu mengelakkan peluang untuk mencapai kejayaan. They feel inferior, yang menyebabkan mereka berasa gelisah dan bimbang sehingga mengganggu kebolehan mereka untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. So bila kita bercakap tentang inferior ni tidak akan datang dengan tiba-tiba. Dia mungkin datang apabila individu itu gagal untuk nak accomplish sesuatu, disulami dengan jeritan, dengan komen, kritikan yang
yang individu itu rasa macam takut untuk nak cuba dan akhirnya dia mengelak peluang untuk berhadapan dengan tugasan itu. That's why bila ada anak-anak kadang kita tengok dia inferior, dia elak, kita bagi peluang, bagi galakan. InsyaAllah dia akan sebenarnya boleh cuba. So kalau kata dia mungkin dia buat benda yang kita mungkin tak betul di pandangan mata kita, dan kita perbaiki, kita perbetulkan mereka dan kita bagi galakan. InsyaAllah the second, third trial tu dia dah akan boleh mengikut apa yang sepatutnya diperlukan lah, right? Untuk nak elak rasa inferiority sehingga ke besar dewasa. Okay. So ini adalah inilah aktiviti yang dia buat menukang kan. So industry is when they feel the pleasure that she can complete whatever task given. So dia wujud elemen industri dan kejayaan itu, kepuasan. But inferiority is the sense of failure that makes her avoid. Okay, dia mengelak peluang untuk berjaya. Maksud mengelak peluang untuk berjaya itu dia mengelak untuk melakukan tugasan yang diberi. Akhirnya dia tak berjaya lah. Dia tak berjaya nak develop apa-apa skills ataupun dibandingkan dengan kanak-kanak yang peroleh industri ini macam-macam skill. Sebab dia pun buat salah, tetapi juga galakan yang betul kan. Encouragement itu akhirnya dia akan peroleh industri. Okay. Right. Sekejap Okay. Identity yang kelima adalah identity versus identity confusion iaitu berusia 12 hingga 18 tahun. Ini remaja. Ingat balik zaman-zaman remaja, gila-gila remaja. Tu tahu tak tu cerita ke apa? Kan? Gila-gila remaja sebab waktu remaja lah waktu sebenarnya waktu eksperimen kalau kita tengok cognitive theory Piaget, Jean Piaget punya so Piaget mengatakan our brain component itu cognition, the way we think sebenarnya dah sampai tahap matang lah. So waktu inilah yang dikatakan dia antara transition daripada kanak-kanak ke dewasa. So this is when an adolescent seorang remaja dia akan meet and resolve ego identity. So what is ego identity in this in this aspect is the way we form our self image. So tengoklah anak-anak remaja yang sekarang kan, mungkin siapnya lama itu tak kena, ini tak boleh kan, dan dia cuba perbaiki, dia cuba try and error, nak cuba pakai ini, cuba ni sebab because this is the phase that kita sebagai seorang individu manusia kita semua lalui semua ni kan. Kalau dulu pergi sekolah kan kadang tudung klepek, tudung tak ni, ada orang okey, ada orang very particular, tak boleh selagi tudung tu tak dililinkan, tudung tu tak tahu lah budak sekarang nila ke tak tapi zaman saya dulu kena nila nila dulu pakai ujala yang biru yang nampak macam striking tu kan. So kalau tak kita rasa macam tak confident lah nak pergi kelas dan sebagainya. So it's actually is a normal phase for a remaja to build this ego identity and it is also an integration of our ideas about ourselves and about about apa yang orang lain fikir pasal kita about what others think of us. So sebenarnya remaja ni kadang-kadang dia buat sesuatu mesti fikir nanti orang cakap apa kat aku kan, nanti apa pula dia kata kalau macam ni. So remaja ni dia terlalu banyak memikirkan apa yang orang fikir tentang dia kan. So this is actually mempengaruhi dia punya ego identity, dia orang punya how they portray themselves, how do they carry themselves. So this is the time that they have their self image dan jika berjaya mencapai ego identity
kan individu itu, remaja itu dapat gambaran yang jelas tentang diri mereka, ya. But jika gagal capai ego identity, mereka remaja ini akan mengalami identity crisis ataupun confusion. Okay, which one, nak jadi apa ni, tak tahulah, nak mana ni, macam mana ni, kan. Rasa semua benda tak kena, so tak mencari lagi ego identity tu, tak reach that identity lagi, so remaja. So okay, antara persoalan yang sering ditimbulkan oleh remaja ini adalah identiti yang dicari oleh seorang remaja adalah siapakah dia, apakah peranan yang patut dia buat, kan, dipegangnya dalam masyarakat, adakah dia seorang kanak-kanak atau seorang yang dewasa, ya. So adakah dia punyai perasaan dalam dirinya untuk menjadi seorang suami atau seorang bapa kelak, mana yang dah mungkin ada plan. So mungkin ni remaja-remaja yang lewat remaja lah, mungkin 15, 16, 17, kan, dia dah think of the future. Apakah yang boleh dilakukannya sebagai seorang pekerja atau pencari rezeki, ya. Bolehkah dia merasa yakin walaupun kaum, agama dan latar belakang bangsanya membuatkan dirinya menjadi individu yang dipandang rendah oleh sesetengah orang. So keseluruhannya, adakah dia berjaya atau gagal. So these are the questions that being popped out di kalangan remaja. So remaja yang melalui atau mengalami identity crisis do not seem to know where they belong or what they want to become, kan. Ini yang memang fasa-fasa percubaan mencari identiti, dan jikalau dia masih lagi tidak menjumpai identitinya, dia akan berterusan untuk hidup, okay, dalam keadaan identiti yang mereka mengalami krisis. Okay. So dalam fasa ini juga ada satu aspek yang sangat penting yang mengatakan bila kita, macam you all nak masuk ke UKM ni, kan, so mesti you sebenarnya dah buat homework actually form 4, form 5, kan. Kalau ada yang rasa form 3 dah rasa nak buat apa, dah plan nak buat apa. So this is what happened to you guys before, is the identity status identity, pembentukan identity status antara krisis dan komitmen, ya. So krisis ni bermaksud pilihan-pilihan yang ada, apa nak jadi, apa yang kita nak end up, nak buat course apa, kan, nak pilih kat mana, nak fokus keluarga dulu ke, nak tolong mak ayah dulu ke ataupun nak belajar. So this is when sebenarnya James Marshall dia menganalisis teori Erikson dan menyimpulkan bahawa krisis dan komitmen dalam perkembangan identiti perlu diasingkan, ya. So terdapat 4 status identity according to James Marshall, iaitu identity achievement, foreclosure, moratorium dan identity diffusion. Okay, 4 status identity Marshall. Okay, so you baca dulu lah. Right? Siapa yang mengalami pencapaian identiti ini sewaktu memilih untuk decide untuk masuk ke UKM? Ya. Okay. Okay, so identity achievement, it is characterized by commitment to choices. Okay, few choices made following a crisis. So a period spent in exploring alternative. Okay, so example is Sarah has considered her interest and her talents, minat dia dan bakat dia, and she planned to become a psychologist. Okay, so dah tahu, macam you all lah masuk kelab rakan sebaya, banyak aktiviti kemasyarakatan, and banyak kawan yang rujuk you, yang refer kepada you jika ada apa-apa masalah, kan.
kan, and then you rasa macam I wanted to become a psychologist. So Sarah ni, she has narrowed her college choices to 3 schools that offer good programs in this field. Okay, so eventually Sarah has resolved her identity crisis, and during crisis period, she devoted much thought and some emotional struggle to major issues in her life. Okay, and then macam saya katalah roller coaster kan, apart being to decide on what to do, ada banyak event-event lain yang terjadi dalam kehidupan dia. So she has made choices and expresses strong commitment, kan? And her parents encourage her to make her own decisions. Alright. So faham So this is when Marsha said that this particular person, dia dah reach this identity achievement. So dia tahu dia nak buat apa, dia evaluate diri dia, apa yang dia ada, apa strength dia ada, bakat dia tahu dia nak buat apa, and then in fact dia dah cari few places, and then peranan mak dia, parents dia adalah encourage anak-anak dan betul selaku anak-anak, selaku bila dah jadi mak ayah ni, kita tengok kelebihan, kekuatan anak-anak, kelemahan mana anak-anak ni kan, dan kita encourage dia, kita nampak minat dia, kita table out choices. Kalau mungkin pengalaman saya, anak saya masih kecil lagi, remaja. Maknanya daripada dia sekarang ni yang nombor 2 darjah 6, dia nak naik form 1. Dan I tahu my second boy ni, dia punya strength is on technical, dia very handy. Kita bagi apa saja dia boleh buat. As compared to macam kalau dari segi kita mungkin dari segi elemen-elemen spiritual, kalau yes ada parents nak anak semua jadi tahfiz, belajar ilmu agama, tapi kalau kata anak itu sebenarnya dia tak boleh carry and we push, itu jadi macam terpeleot di tengah-tengah jalan. So we make choices and kita berbincang and sebenarnya anak remaja tu, anak saya tu pun dia ada juga berbincang. So this is what we call as identity achievement, and then kalau encouragement ini berterusan, itu akan mempengaruhi kepada kebolehan anak itu untuk berfikir dengan lebih baik. They can have a good problem solving, decision making and whatever tasks that involve cognitive. Right? So yang kedua adalah foreclosure, when a person has not spent time considering alternative, that has not been in crisis, maknanya bermaksud dia tak ada crisis, and this person dia tak consider mana-mana pilihan alternative, is committed to other people's plan for his or her life. Ikut je lah kan, right? So Lisa knows exactly what she's going to do with her life. So her mother, a director at a plastic factory, has arranged for Lisa to enter an apprenticeship program. Okay, so Lisa has never considered doing anything else. So dia ikut je, mak dia yang decide for her. So Lisa had made commitments, not as a result of exploring possible choices of her choices, but by accepting someone else's plans for her. Macam you all ni masuk psikologi ni, mak kata, okay, kan Amira, mak dah tentukan Amira kena buat psikologi. Amira pun masuk je lah, mak apply kan je lah, silap mak yang apply untuk Amira, dapat pula kan. Alright, so she is happy, mana yang boleh terima, okay. But what if dia anak itu memberontak, tidak boleh nak carry, so itu yang akan jadi another crisis in her life. So Lisa, okay, she is happy and self-assured, but she becomes dogmatic when her opinions are questioned. Okay. Okay, yang ketiga adalah moratorium. Moratorium ni dia baru popular bila COVID kan. Dapat moratorium kan, dapat pelepasan tak payah bayar tu bayar ni. Sebenarnya dia dah wujud dah lama dah. So moratorium is a person, okay, a person is currently considering alternatives and seemed headed for commitment. Okay. So Hafiz is organizing his future. Says, should he attend a college or should he join the army? Okay? Nak sambung belajar ke nak apply je jadi polis? Kan? Selalunya nak form jadi polis ni kadang lepas SPM dah boleh jadi kan? So jadi apa?
private ke apa constable ke apa kan. So he cannot decide what to do now or what he wants to do eventually. So he is in crisis, but at the same time he has alternatives. So Hafiz is in crisis, struggling with decisions. So he is lively, talkative, self-confident, but also anxious and fearful. He is close to his mother but resists her authority. So dia nak pilih lah, nak decide. And he will probably come out of his crisis eventually with the ability to make commitments and achieved identity, right? Okay, so identity diffusion adalah characterized by absence of commitment. Ini langsung lah. And lack of serious consideration of alternatives. Apa nak jadi, jadilah kan. So Amir still has no idea what he wants to do, okay? But he is not worried. So he figures he can get some job and make his mind about the future when he is ready. So conclusionnya, Amir has not seriously considered options and has avoided commitments. So he is unsure of himself and tends to be uncooperative, and his parents do not discuss with him his future and they say it's up to him. Apa-apa je lah kan. So people in this category tend to be unhappy and often lonely. So the ladies and girls, careful kalau nak memilih bakal suami. Kalau masa bercinta tu ikut je lah, apa-apa je lah you kan. So we need to test, we need to evaluate on dia punya kesungguhan, commitment, and when things happen, how does he solve crisis, alternative tu semua penting. Alright. Okay. Alright, stage 6 adalah intimacy versus isolasi. Okay, iaitu kategori dewasa awal berumur di antara 20 hingga 40 tahun dan golongan okay, waktu ni lah you fikirlah ni waktu-waktu zaman kita lah. Saya masih lagi golongan stage 6 ya. Right? So golongan dewasa awal, tapi saya dah dewasa pertengahan lah, you all dewasa awal kan. So golongan dewasa awal terlibat dengan tahap kemesraan, berlawanan pengasingan. Masa ni lah nak kenal kawan special, nak kenal boyfriend, nak kenal girlfriend, bercinta yang kadang-kadang rasa dunia ini Ana yang punya dan sebagainya kan. So kemesraan adalah kebolehan individu untuk hidup bersama. So bila you commit, you face with crisis, alternative tu, and then you decide to be together dengan pasangan you kan. And then di tahap ini individu mula menumpukan perhatian kepada soal-soal perkahwinan dan kekeluargaan. Dan individu seharusnya memainkan peranan sebagai seorang yang berfungsi dalam masyarakat. Just to share, semalam me and my husband celebrated our 15th year wedding anniversary semalam. Okay, and then oh thank you, 15 tahun 15 tahun dan 6 anak. Actually 10 tahun dah 6 anak dah. Saya fast track. Kalau program universiti tu kita ambil yang fast track lah. Tapi fast track saya untuk reproductive, bukan untuk akademik lah. Akademik saya tak pernah fast track. Okay, so what happened? We rewind back our our love story, our sacrifices, our commitments kan. And bila kita tengok, we look back at during our ups and downs kan, waktu kita sama-sama belajar, waktu dia nak awal bekerja kan, kita belajar waktu saya kahwin tu saya buat masters final year dan sedang practice jumpa patients di Department of Psychiatry HUKM, and at that time juga saya pregnant my first one and I graduated waktu susah nak cari kerja. So this is the time kan. So when I look back kan, macam katalah kita reflect balik, I have achieved alhamdulillah this stage lah, maknanya pass lah alhamdulillah kan. So another 2 more stage lah yang ni. So bermaksudnya bila kita tengok kan, mungkin kita bercerita macam we before kahwin we all like
together for 4 years actually. So altogether 19 years lah kita dah kenal kan. So waktu itulah yang sebenarnya kita nak tengok pasangan kita how serious, bila dia ada komitmen, dia ada krisis macam mana. Dia pun evaluate kita juga sebagai seorang mungkin nak jadikan bakal isteri, kan, nak jaga anak-anak, nak jaga keluarga dan sebagainya. But waktu inilah sebenarnya we have to balance out, not only focus on intimacy dari segi kemesraan, emosi, tetapi pada waktu itu juga dah hadirnya kita punya career, kan, awal kerjaya macam mana dengan apa tu, keluarga kita yang perlu kita balance. Sebab tu sangat-sangat penting untuk kita ada a stable, kita sejahtera lah dari segi semua aspek. Right? Lah bila tengok balik dulu kelakar je nak beli baju RM20 pun terkulat-kulat je tengok kan baju gantung-gantung kan. So those were the days lah. Okay, and we didn't expect that we would have this anak ramai, 6 anak dan waktu bercinta pun kita tak fikir pun berapa orang you nak anak berapa orang, I nak anak berapa orang kan. Tiba-tiba dah ada anak 6 orang kan. Okay. Alright, so implikasinya apabila kita berjaya, individu ini dapat bergaul dengan orang lain yang berlainan jantina dan dapat mencari atau memilih pasangan hidup. Sebab tu kadang bila kat universiti ni saya suka advise student, kalau malu tu betul malu, mungkin kalau ada masih lagi berpegang kan mak pesan kan, ayah pesan jangan nak bercinta waktu sekolah, betul tu waktu sekolah, tapi sekarang ni waktu universiti dan hidup sebenarnya makin orang kata mencabar kan. So sebenarnya waktu universiti itulah adalah sebenarnya kita nak mencari juga jodoh kan. Jangan kata tak langsung tak kawan, tapi bila berkawan tu kenalah berpada-pada dan janganlah bila frust bercinta tu sampai dah it's the end of the world. Saya banyak deal dengan pelajar-pelajar universiti, bukan dia pelajar kita pelajar fakulti lain yang jumpa kan, bila frust bercinta they ended up nak harm themselves, nak ada mental health issues dan sebagainya. So saya kata orang bercinta sekarang dahsyat dia punya kesan dia. So you all jaga baik-baik kan. Right? So apabila individu itu gagal, individu akan lebih kemar untuk bersendirian tanpa membentuk apa-apa perhubungan interpersonal relationship ni, dan interaksinya dengan anggota sosial yang lain amat minimum dan terhad sekali. Kan ada mungkin dah masuk 30 tahun, 40 towards kan, pertengahan 30 dah rasa malas lah, rasa frust lah, penat lah bercinta ni kan. Jangan macam tu kan. Kita keep on, mungkin ialah one aspect on you punya intimacy, yes, okay, mungkin you can pause, tetapi you focus on career, keluarga, you know, your existing family. At the same time mungkin you need to of course take a break, and mungkin bila dah rasa macam stable, and then you can give yourself peluang lagi kan. Maknanya janganlah kata dah tertutup peluang tu untuk orang lain kan, sebab manusia ni berbeza-beza, dan kalau boleh kita jangan over generalize semua lelaki ke perempuan, walau mana yang lelaki frust dengan girlfriend dia duk mungkin dam dia kan, semua perempuan ni sama je tak, bukan macam tu orang tak sama pengalaman tidak sama. Okey, yang ketujuh adalah generativity versus stagnation, iaitu dewasa pertengahan lah. Saya tahun depan saya nak masuk ni. I am 39 this year. Saya berkahwin umur 24 tahun. Mana tengok gambar wedding saya, terkejut. Alright. Okay. Okay, isu-isu penting pada tahap ini adalah keibubapaan, parenting, perhubungan dengan orang dan pekerjaan. Perhubungan diorang dalam pekerjaan ni bermaksud dalam konteks pekerjaan. Mungkin bila you dah reach 40, now you are a boss, you are a superior, bermaksud anda ada staff yang anda perlu jaga kan, anda ada pelajar, anda play multiple roles, anda build project di luar, so banyak. So ini adalah sebenarnya yang memperkukuhkan lagi tahap generativity anda, dan anda bangkit. This is the time sebenarnya kalau dari segi perkembangan keluarga. Okay, mungkin saya ambil contoh saya kan, awal-awal yes, umur 24 saya kahwin, 25 saya dapat anak, saya grad master,
waktu tu Adam 7 bulan dalam perut, and then I started off with PTD. Saya sebelum ni pegawai takbir diplomatik, and then saya switch kepada lecturing, mengajar dan dapat UKM. So awal-awal memang saya keep on, saya kan produktif kan dari segi penjanaan anak lah, penghasilan anak. So keep on mengandung dan pada waktu sama disebabkan oleh kita pensyarah, kita diwajibkan untuk buat PhD. So bayangkan nak buat PhD dengan anak dan dengan melalui proses kehamilan, mengandung dan bersalin. So these are the thing yang sebenarnya saya lalui waktu fasa dewasa awal, dan waktu itu saya memang tak, kerja adalah saya fikir kerja saya buat yang perlu saja. Tetapi bila anak dah besar and bila kita diberi peluang dan orang melihat hasil kerja kita, orang rasa nak bagi tanggungjawab lebih. So this is when saya mempunyai peranan lain dan sekarang ni dengan kerja pentadbiran, saya sebagai timbalan pengarah alumni dan perlu terlibat dengan kerja-kerja yang pentadbiran. Jumpa baru ni semalam saya jumpa few VIPs lah, orang kenamaan alumni kita. So sebenarnya dia memberi satu dalam life saya tu adalah memang kita nampak kalau graf tu memang naik dari segi perkembangan career, but still keluarga memang saya jaga balance out lah. Sebab tu kalau mana you guys yang follow my post, it's actually to balance the work-life balance. So it's not easy, but alhamdulillah I have a very good mate yang boleh sebenarnya jaga dan membantu sebenarnya banyak hal lah dari segi ni kan. So it's when waktu ni lah maknanya dia betul-betul produktif, and at the same time dia mampu untuk menyumbang juga kepada masyarakat, mampu memainkan peranan yang pelbagai dalam dia punya aktiviti sosial dan lingkungan sosial secara keseluruhan. So waktu ini ibu bapa menumpukan perhatian untuk bimbing, menggalakkan anak kan, dan of course to regulate emotion anak-anak dengan baik, membuat perubahan positif dalam pola pengasuhan parenting anak sebagai generasi penerus, because we want to ensure that anak-anak ini adalah akan menjadi the good generation. Dan berlaku produktiviti dan kreativiti dalam kerjaya individu juga merupakan ciri-ciri kebangkitan. And bila saya tengok balik performance saya untuk tahun ini, kan kita kena buat KPI, kita kena report kan, dan apart from being a mom, my KPI sebagai mom of 6, saya suka quote that, I'm #mom of 6, and in terms of work, in terms of kerja-kerja mengajar, kerja-kerja bidang kepakaran saya ini, setakat tahun 2021 ni saya dah memberi talk kepada lebih 33 agensi, 30 over talks. Bila saya tengok poster balik, saya nak masukkan KPI, saya macam tak percaya. And then at the same time, my new post as a timbalan pengarah, kan, kita ada maybe about 50 programs that I have conducted since July. I was appointed, but before tu, sebagai penyelaras alumni that I created this e-photo book, temu bual. Kalau you boleh tengok Facebook alumni, unlike lah saya nak promote Facebook alumni FSSK, dulu saya yang jaga, dan a few of innovations that I have initiated. Sebabkan kerja itu yang universiti melihat kepada potensi saya, dan saya dilantik sebagai timbalan pengarah Pusat Pembinaan Alumni Universiti. Sebelum tu di faculty level. So these are the thing. And at the same time, hal anak belajar, hal anak sakit lagi, hal perhubungan kita suami isteri, perhubungan kita dengan mak ayah, anak-anak, adik-beradik. So we have to ensure. Mertua, keluarga mertua, adik-beradik, ipar dua, semualah. So bukan kata kita tak ada down, we have our downs, I have my downs, but how do we bangkit balik, itu yang penting. Kan saya bagi ceramah kehidupan kan lain pula jadinya kan. Okay, so implikasinya adalah kita berjaya merasakan mempunyai peranan penting dalam kehidupan. So you feel self-accomplished sebenarnya this time. And when you look back, you akan rasa macam, okay, I have done this to ni, I've contributed to this. But of course semua tu sebab kita buat as ibadah kerana Allah Ta'ala.
Mana yang dapat manfaatnya, alhamdulillah, teruskan, sebarkan. Sebab tu peranan kita adik-adik sekalian, anak-anak murid saya yang saya kasih, it's how can we contribute. As little contribution doesn't matter. Bagaimana kita berkongsi, kan? Soalnya benda tu is a self-fulfillment kita. We feel accomplished. Percayalah. Dan meningkatkan motivasi untuk mencapai kehidupan di masa depan. Dan bila apa yang saya buat ni sebenarnya, bila saya belajar air mata darah, buat PhD is not easy. And my kids, they witness dia punya kesusahan lah, pengorbanan kan. So actually that is to boost my kids punya motivation. Maknanya dalam kehidupan ni tak mustahil, you tak nak buat, dan kalau kata gagal sekalipun, bagaimana you bangkit balik cepat. But individu yang mengalami yang mengalami kegagalan dalam fasa ini, mereka akan merasa hidup mereka akan terbantut dan tidak berkembang, stagnan, plateau. So no sparks dalam kehidupan mereka dari segi career berada pada tahap itu, ataupun mungkin dia rasa itu dah cukup bagus kan. Tetapi kalau individu yang sentiasa, kalau according to even Carl yang berkata matlamat kita adalah untuk mencapai kejayaan kan, to reach and to have that motivation to reach whatever self yang kita rasa perlu. Okay? Dan ego integrity, iaitu stage 8 ni, ego integrity versus despair. Tengok Atuk tu kan, mungkin waktu mudanya dia adalah seseorang yang highly reputable, walaupun mungkin tak berpangkat dari segi kerjaya tu, dia mungkin, kadang kita tengok orang berpangkat ni bila look back, dia akan berjaya. Tak, kadang orang-orang yang berjawatan tinggi, kadang kan life mereka pun ada dia punya turbulences, dia ada dia punya tsunami. Tetapi bermaksud when someone, ini dewasa akhir 60 tahun ke atas lah, when someone who can look back on good times with gladness, and on hard times with self-respect, macam kita lega, macam we have gone through this, and on mistakes and regrets with forgiveness, so they will find a new sense of integrity and a readiness for whatever life or death may bring. So they reach this ego integrity. Meanwhile, Datuk tu sian, a person caught up in old sadness, unable to forgive themselves and others for perceived wrong, and dissatisfied with the life they've led, so they will easily drift into depression and despair. Kan? So kita nak yang mana? Of course, when we end our whatever lah, career ke life ke, we hope that we will look good things lah. Maknanya apa yang kita lalui dulu, kita senyum je, macam all the hardship tu nanti, macam ni you belajar kan, nanti kalau yang mana yang berkeluarga, bila you belajar kan, bila saya suka tengok student yang tag saya kan, dia agree lah bila saya kata saya pun air mata darah, and then dia quoted yang student, especially student PBJJ yang bekerja, yang jadi medical assistant, yang terlibat dengan COVID, tak ada cuti tapi they need to complete yang punya degree, thesis dan sebagainya. Bila dah grad baru-baru ni, dia orang look back balik lah. Itu baru first phase of their life kan. Tetapi kita hope that bila kita tua nanti, bila kita melihat anak kita membesar, kita dah ada cucu kan, kita akan boleh memberitaksi yang kita lalui the hard times tu, and we can smile bila kita ingat balik. Itu adalah kita mencapai tahap ego integrity. Okay. Alright. You guys okay? Okay. Okay. Alright. Okay. Okay, so kita break sekejap. Nanti kita pukul apa sekarang ya? 10:30 Kita sambung balik 10:40. Sekarang ni 10:34. Kita sambung balik 10:40 untuk Maslow pula. Can we? Okay, doktor. Okay, doktor. Awesome. Boleh. Thank you. Okay. Thank you. Okay, so this lecture will be on Abraham Maslow. Sedap kan nama dia? Doktor.
Minta maaf, boleh saya tahu yang Korea 6 tu tak ada? Sorry, kejap Kejap. Okey. Hello? Salam? Ya, cakap? Ya, Azim? Progress. Masa berkahwin. Okey. Boleh? Mm-mm. 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 Okey. Ini akan you akan laporan tu akan interview kat radio ke macam mana ke just writing? Right tak? Right tak. Boleh. Nanti you call I pula. I tengah ada lecture ni. Oh, okey. Tapi kalau jumpa tu bermaksud bukan interview, bukan masuk channel ke mana kan? Dan interview boleh, recording boleh, Zoom boleh. Boleh Azim. Tuesday, what date is that? Cuti. Okay, tak apalah, saya minggu depan saya cuti. Tapi tak apalah, try call je. Boleh. Okay, sama-sama. Okay. Alright. Okay, bye. Okay. Bro, saya ada kelas. Kejap tak bila you pakai tu. Jadi kelas lagi. Tak boleh tak try. Tak dah baru rest sekejap pergi toilet. Okay. Saya tu kita dah cik kan. But that one memang sesuai yang corporate punya lunch. Prof, ambil gambar Prof. This pakai kat sini. Kat sini. You salah side kot. Saya siapa Prof? Thank you. Tak ada lah. But we try to be as corporate as we can. Saya tengok kali pun good design. Kalau saya nak buat saya ada kan. I suka customize tu tak. So yang kali tu buat aja dia try. So dia masa come out ni banyak lah. Ini banyak baju boleh pakai kan? That one sangat banyak baju. Okay. Sorry guys. Dengar. Ni kita tengah finalize. Hari tu you all tengok tak? Convo, mass convo. You all tahu tak kita ada convo hari tu? Tahu. Tahu I nak tunjuk sikit. So this is one of my
touch. I akan jadi designer alumni. So kita bagi pada graduan yang convo, so kita standardizkan lah daripada pusat perhubungan alumni. And another one is the supplier datang, I design a tie, shawl and scarf untuk alumni kita, corporate one, tu yang my pengarah. Tengok tu dia kata, cakap lah cantik semua kan. So kejap. Itulah kerja-kerja I. Okay, alright. So, okay, tadi siapa yang tanya tadi group nombor 6 tak ada. Nombor 6 nanti Eric from nanti I tak bagi lecture, I akan just bagi slide, you all boleh baca It's a self-study slide. Okay, clear? Okay, so yang kuliah 8 punya slide ambil kat UK Emporia Kuliah 8 ni Abraham Maslow betul. Ya, nanti I bagi. Tak sempat bagi. Boleh. Terima kasih, Yeah. Doktor. Okay, sama-sama. Alright. Okay, so kita pergi kepada Abraham Maslow. Okay, kalau kita tengok Abraham Maslow ni adalah pengasas kepada pergerakan teori humanistik dan kritikan terhadap behaviorism dan psychoanalysis. Dia kritik terhadap Freud dan di mana beliau mengatakan kajian Freud ni mengkaji kes yang abnormal kes manusia-manusia yang abnormal dan dia gagal mengkaji sifat semula jadi manusia. Dan Abraham Maslow ini berpendapat individu atau manusia adalah masyarakat yang individu atau masyarakat ini adalah sihat, matang dan kreatif. Okay, so pendekatan beliau dalam teori humanistik adalah beliau mengkaji individu yang berpersonaliti sihat, okay, yang mana boleh menentukan pelbagai potensi manusia dan setiap individu yang dilahirkan dengan keperluan naluri semula jadi untuk membesar, berkembang dan memenuhi pelbagai potensi diri. Okay. Okay, Abraham Maslow dilahirkan pada tahun 1908 di Brooklyn, New York dan merupakan anak sulung dari 7 beradik. Dan zaman kanak-kanak beliau adalah miskin, ibu bapanya kurang berpelajaran menyebabkan beliau tersisih dan tidak gembira. Tak ada kawan rapat dan tiada hubungan mesra dengan parents. So bapanya bersifat dingin, selalu tiada di rumah, suka minum arak, suka pada perempuan dan suka pada pergaduhan yang akhirnya menyebabkan perkahwinan tidak bahagia. Okay, dan hubungan Maslow dengan ibunya juga tak rapat. So dua-dua ni tidak rapat. Ibunya lebih rapat dengan anak-anak yang lain dan tidak menunjukkan kasih sayang dan sentiasa menghukum. Okay, so pada tahun 1928 Maslow berkahwin dengan Bertha dan memerlukan pengajian di University of Wisconsin dan akhirnya dia complete dia punya bachelor, masters and doctoral degrees dan meninggal dunia pada tahun 1970 akibat serangan jantung. Okay, so pandangan Maslow terhadap manusia ni sebab dia mengkaji individu-individu yang sihat, yang normal seperti kita ni, so dia berpandangan bahawa personality manusia ni, kita ni adalah optimis. We are optimistic dan berperi kemanusiaan. Unlike Freud yang mengatakan manusia ini didorong oleh gerakan haiwan lah, nafsu, seksual, the animal drive dan sebagainya. So manusia berkebolehan membentuk kehidupan bermasyarakat dan manusia juga berkuasa untuk memilih bagaimana untuk memuaskan keperluan dan perkembangan potensi diri. So bila kita look back balik tadi Erikson dia 8 stages, but Maslow dia unik. Okay, dia ada keunikan sini yang mudah kita ingat adalah dia punya hierarki keperluan Maslow yang mana beliau mengatakan kita bermula dari bawah, kita perlu fulfill keperluan bawah dulu, keperluan asas, and then once dah fulfill we go up and sampai kita reach that hierarchy. So kita boleh pilih sama ada kita hendak capai kesempurnaan diri ataupun sebaliknya. So our life is about our choices. So if we choose this way, it will lead to this way lah. So that is when sebelum kita decide to do whatever that kita nak pursue, kita kena fikir consequences dia lah. Alright. Dan personality ditentukan oleh baka, persekitaran, situasi dan sifat peribadi. Dan beliau mengakui kepentingan pengalaman awal zaman kanak-kanak dalam menggalakkan, membantukan perkembangan masa hadapan. Okay. So ini adalah keperluan teori hierarki keperluan Maslow yang asasnya ada 5 keperluan.
kan, dan kemudian yang lain-lain tu dia revise lah. So keperluan pertama asas adalah fiziologi, so you tengok bertapak kat bawah ni yang paling penting. Kedua adalah keperluan keselamatan, ketiga keperluan kasih sayang dan kepunyaan, yang keempat adalah keperluan penghargaan kendiri, dan kelima adalah keperluan kesempurnaan kendiri. Needs, the physiological needs, safety needs, love and belonging needs, okay, self-esteem needs, and also self-actualization needs. Okay, alright. So, tapi tambahan untuk dunia baru, kita perlu ada keperluan dua bawah ni lah yang mengatasi keperluan-keperluan asas atas ni lah. Okay, alright. Ni yang bawah dua-dua ni tak masuk exam Okay. So 5 keperluan semula jadi yang propose yang dikemukakan oleh Maslow dalam teori beliau, di mana beliau mengatakan keperluan-keperluan semula jadi ni adalah yang mengaktivasi, yang activate dan direct tingkah laku manusia to strive for a better living. Okay. So keperluan berbentuk instinktoid di mana ditentukan oleh faktor baka tetapi tidak dipengaruhi oleh pembelajaran melalui jangkaan budaya, ketakutan dan dipersetujui atau tidak dipersetujui oleh masyarakat. Right? So manusia tidak digerakkan oleh semua keperluan dalam satu masa. Sebab tu kata dalam satu masa, once satu keperluan tu dah dipenuhi, dah cukup, manusia akan strive for the next keperluan, di mana hanya satu keperluan yang mendominasi personality bergantung kepada mana yang telah dipuaskan dahulu. Maksudnya yang telah dipenuhi dahulu. So hierarki keperluan sebenarnya ini adalah bermaksud satu tangga motivasi. So kita sebagai manusia kan, kita perlu in order to achieve yang keperluan di atas, kita perlu fulfill dulu yang di bawah. Dan sebenarnya bila kita reach kepada satu keperluan lain, bermakna kita telah berjaya. So itu adalah proses itu yang kita panggil kita bermotivasi untuk naik dan terus naik. So keutamaan keperluan boleh berubah dan terbalik. Okay, contohnya bila kita dah reach keperluan fizikal, physiological, safety, love and belongingness, tiba-tibalah berlaku kerawatan ekonomi like macam sekarang kan, people be retrenched, tak ada kerja kan. So back to square one baliklah, maknanya macam mana nak ensure keperluan-keperluan fiziologik itu. So semakin ke bawah tahap keperluan dalam hierarki bermaksud semakin kuat dan utama. Sebab tu tengok tapak dia pun of course lah besar lagi kan. So keperluan fiziologi dan keselamatan adalah diekuivalen sebagai zaman bayi, dan keperluan kasih sayang dan remaja, keperluan kepunyaan adalah remaja. Ini diekuivalen dengan Erik Erikson lah kan, dan keperluan kesempurnaan kendiri berlaku pada zaman dewasa, tangan dewasa. So keperluan bahagian atas kurang diperlukan untuk kehidupan di mana pemuasan boleh ditangguhkan dahulu. Okay. So kalau kita tengok kalau kegagalan untuk penuhi keperluan bahagian atas tadi, the self-esteem needs, penghargaan kendiri dan kesempurnaan kendiri, kalau kita tak penuhi dua tu, maknanya dia high likely tidak melahirkan krisis. Maknanya kalau tak penuhi, tak ada, tak apa. But kalau fail to fulfill yang bawah itu, yang utama itu, dia akan lahirkan krisis. Kalau gagal nak bagi rumah yang selesa, of course akan ada konflik. Gagal nak bagi makan, makan is the first thing kan, benda yang primary, betul? Akan lahirkan krisis. Okay, yes, ya. Doktor, saya nak tanya ya, apa maksud bagi yang slide yang ke-11, dia cakap manusia hanya bergantung satu keperluan, satu needs to dominate the personality. Okay, bermaksud macam ni. Contoh, kalau kita, mungkin nanti benda ni ada sebenarnya dia boleh, it's relatable dengan kehidupan you all yang bakal berkeluarga, dah habis belajar ni, you dah fikir, aku nak kerja apa? Okay, nak duduk kat rumah mana? Kan sekarang ni kita provide for, sekarang ni mak ayah kita provide for us, betul? So our safety needs, our physiological needs being dah memang tip top. Tetapi bila kita berkeluarga,
bila kita berkerjaya, then we have to start awal balik, asas balik. So bila you ada anak, of course you have to think, nak duduk dekat mana, nak pastikan anak kita selamat. So waktu itu sebenarnya dia keperluan fisiologi yang dominates, yang mainkan peranan yang penting berbanding dengan keperluan lain. Itu maksudnya. Sebab because our motivation, our objective in life to have a comfortable place to live. So we work for that sebenarnya. Kita fulfill dulu keperluan fisiologi tu. Okay. Sebab we cannot have all keperluan dalam satu masa. Tak boleh. Kalau you bayangkan orang yang mungkin macam I kan, okay, I dah ada rumah, I dah ada safety, semua everything, I love pun dah ada kan. So I am towards moving this mungkin self-esteem what I'm doing now and then self-actualization kan. So my priority is that. But bawah tu kita dah ensure dah ada. Kita dah jaga. Faham? So this particular of time, so I work on improving, enriching my self-actualization. So that dominates me right now. Faham tak? Okay, baik keperluan ni boleh terbalik. Atas sebab faktor macam tadi lah ekonomi. Faktor sakit mungkin kan dia boleh balik dominate balik keperluan yang you fokus pada waktu tersebut. Okay. So kalau gagal nak penuhi keperluan atas yang dua tadi tu, dia tak lahirkan krisis. Maksud kalau tak dapat pun tak apa. Tapi kalau gagal penuhi keperluan bawah itu, kan yang bawah tadi apa? Makan, minum, okay, kalau berkahwin itu the sexual needs kan, warm, okay, secure, safety, dia akan lahirkan krisis. So keperluan bahagian bawah, iaitu keperluan defisit. Okay, keperluan bawah tu dia panggil deficiency needs, keperluan defisit. So kalau tak penuhi keperluan bawah, akan lahirkan krisis. So kegagalan memenuhi keperluan defisit ini yang bahagian bawah ini menyebabkan kekurangan dalam individu, menyebabkan konflik. Okay. Alright. So keperluan bahagian atas, okay, dia panggil sebagai keperluan pertumbuhan. So kalau kata tak achieve pun, bukanlah kata kita tak achieve langsung, maknanya kita mungkin fokus kita, kita tak fokus sangat kepada to achieve that ni. So it doesn't create a crisis lah kepada kita. Sekejap sorry. Sekejap I buat phone call sekejap kat rumah. Hello, Sam. Hello, Sam. Apa ni Syikin dah gerak dah? Nak ambil nasi Arab. You ada kelas ni. And then Wan pun dah gerak. Dia gerak dengan Rose. Okay. Ya, nanti. Oh, phone dekat atas I see. Okay. Nanti dah habis charge ni, kita should bagi apa? Tolong bagi tahu kat Bibik. So Bibik standby. Nanti saya call Afrin Suruh Afrin call balik lah. Thank you. Bye. Bye. Okay. Sorry. Ada orang nak pick up nasi Arab. Yang buat nasi Arab hari ni. Ada orang order. Tengok. Another roll. And my friend actually we have done this it's not kerja sampingan lah. Aktiviti sampingan I cook nasi Arab lah. My maid cook nasi Arab. Sebab dulu dia kerja dekat Jeddah lama. So atas permintaan kawan-kawan dia suruh open order. Tapi I cakap I busy sangat hari ni, so dia nak ambil order lah kat rumah tu. So I have to call. Okay. So keperluan bahagian asas, keperluan pertumbuhan. Dan walaupun keperluan bahagian atas kurang diperlukan untuk meneruskan kehidupan, ia menyumbang ke arah pertumbuhan dan kehidupan. Self-satisfaction bukan bermakna kita tak cuba untuk nak capai, tapi kita nak capai self-actualization tu kita perlu pastikan yang bawah semua dah dipenuhi, itu maksudnya. Okay. Dan pemuasan keperluan bahagian atas dapat meningkatkan kesihatan, memanjangkan umur, sejahtera, meningkatkan keefisienan biologi, you happy, you puas hati dengan kehidupan. So those good things lah. Okay,
So kita pergi kepada keperluan fiziologi iaitu yang utama, makan, minum, tidur, udara, seksual. Ini untuk yang dah berkahwin lah kan. Dan keperluan lain tidak penting sehingga keperluan fiziologi dipenuhi. Okay. So for example, a starving person craves only food, but once that need is satisfied, the person no longer driven by it. Keperluan seksual punya apabila ia dilepaskan, ia akan timbul isu rogol atau cabul. Dan keperluan untuk makan apabila sumber tidak mencukupi, manusia bertindak di luar jangkaan seperti berebut dan bersikap agresif. So all in basically, we have to make sure that our physiological needs being fulfilled first. Okay, so keperluan keselamatan seperti perlindungan, okay, security, order, law, limits, stable in life, kehidupan, kestabilan, semualah undang-undang tertentu untuk menghindari ketakutan dan anxiety. So apabila keperluan fiziologi dipenuhi and the individual no longer controlling thoughts and behaviours, maknanya dia tak takut pada sesuatu sebab dia pastikan keperluan keselamatan tu dah dijaga dengan baik, okay, and the needs for security can become active, and amat penting kepada bayi dan dewasa neurotik ni yang bimbang lah, yang resah. So apabila dewasa yang beremosi sihat telah puas dengan keperluan ini. So eventually sebenarnya bila kita pastikan physiological needs, sebenarnya of course kita akan make sure keselamatan itu kita embed together. Okay, you cannot provide a home without a safety, keselamatan, dan kanak-kanak perlukan struktur atau rutin dan keadaan yang teratur dan boleh diramal. So jika tidak ada struktur dan peraturan, anxiety dan perasaan tidak selamat wujud kerana ianya akan mengancam keperluan keselamatan. So dewasa neurotik bimbang, dan ada perasaan tidak selamat juga perlukan struktur dan peraturan bagi mengelakkan sesuatu yang baru dan tidak dapat dijangkakan berlaku. Okay, alright. Okay, the third keperluan adalah keperluan kasih sayang dan kepunyaan. Okay, seperti keluarga, affection, perasaan, perhubungan, hubungan kita dengan kawan-kawan, kawan-kawan di pelbagai setting, dalam aktiviti berkumpulan kan. So ditunjukkan melalui hubungan mesra atau intim dengan kawan-kawan, dengan kekasih, perhubungan sosial dengan kumpulan-kumpulan tertentu mengikut setting kita. Dan keperluan kepunyaan ini iaitu the belonging needs ni susah dipenuhi dalam masyarakat yang kerap berpindah randah. Cuba kita bayangkan kalau kita mengikuti keluarga kan, kita keluarga ayah yang bekerja, yang dia punya profesionnya memerlukan dia berpindah randah, anak-anak itu sebenarnya susah untuk nak reach this belongingness, attachment. Mungkin dia tak ada kawan yang betul-betul dia rapat sebab dia keep on berpindah randah. Dan kegagalan memenuhi keperluan ini akan adalah penyebab asas kepada masalah penyesuaian diri dan emosi. Okay. Keperluan penghargaan diri yang keempat adalah seperti kita punya achievement, pencapaian, status kita, peranan, tanggungjawab dan juga reputation kita punya reputasi. So humans have a need for a stable, a firmly based, a high level of self-respect and respect from others. So we need this. It's very important sebenarnya untuk kita. But we cannot expect respect daripada orang kalau kita pun tak respect other people. Sebab tu kita perlu wujudkan dulu to respect other people, because it's actually to boost kita punya self-esteem needs. Dan apabila keperluan ini dipuaskan, individu akan merasa lebih confident, lebih produktif dan cekap dalam pelbagai aspek kehidupan dan rasa bernilai, rasa nilai tinggi, tinggi nilainya sebagai seorang manusia dalam hidup ini, dalam dunia ini. Dan apabila keperluan ini tidak berjaya dipuaskan, individu akan merasa inferior, lemah, rasa tidak bermaya, helpless dan rasa tidak
bernilai dan tidak berguna. Okay. Dan yang terakhir adalah keperluan keselamatan kendiri, iaitu the personal growth, self-fulfillment. Ni kata kalau dua keperluan ni kalau tak penuhi, dia tidak akan lahirkan krisis. Cumanya kita tak akan merasa kepuasan sepenuhnya lah sebagai seorang manusia dalam kehidupan kita. Because being a human ni a lot to achieve. But again, bila kita have some expectation, janganlah sampai dia mengganggu kita punya kualiti kehidupan, hubungan kita dengan orang lain. So dari aspek self-actualization needs ni, of course kita ada impian, kita nak jadi apa? Kita nak jadi siapa? We dream to be somebody. Tak kisahlah mana-mana, ikut dalam konteks definisi you sendiri kan. Ada yang kata mana yang berminat nak jadi Perdana Menteri, so dia akan tune kepada line macam itulah kan. So keperluan kesempurnaan diri juga melibatkan kesedaran dan pemuasan segala potensi, kebolehan dan keupayaan kendiri ke tahap maksima. Dan keperluan ini mendorong individu untuk menjadi sesuatu yang lebih unggul dan akhirnya mencapai ketenangan dan kepuasan hidup. So individu yang tiada kesempurnaan kendiri ini, yang they don't feel self-actualization, dia akan merasa resah, hampa dan tidak dapat kepuasan yang sepenuhnya. Okay, so ini you boleh tengok dia punya, this is antara yang terawal. Ini sebenarnya nota saya masa saya belajar dulu, tahun 2006 kot, more than 10 years. So you can rujuk jugalah. Okay, alright. So apart from that, okay, keperluan kognitif yang Maslow berpendapat memang adalah, of course sebenarnya dalam kelima-lima tu keperluan kognitif ni titik embed. Of course you need to have a good cognitive, you need to have a good thoughts for you to decide, for you to solve problems. So keperluan untuk mengetahui, so the need to know and memahami, the need to understand is very very important. So the need to know is stronger than the need to understand. Kan? Bila you faham, bila you tahu, baru you faham, you can comprehend. Dan keperluan ini muncul pada tahap akhir bayi dan awal kanak-kanak, expressed by children as a natural curiosity. So the needs are innate and they do not have to be taught, but actions of parents and teachers can serve to inhibit child's spontaneous curiosity. Sebab parenting, lead an example, set a good role model from parents is very important, because this is when the time yang children, anak-anak kita start to develop cognitively. Okay, so ciri-ciri individu yang mempunyai kesempurnaan kendiri adalah mereka ini cekap dalam mempersepsikan realiti, di mana mereka melihat dunia dan individu lain dengan jelas dan objektif. Penerimaan atas diri sendiri, individu lain dan seluruh alam. So mereka terima kekuatan dan kelemahan diri dan individu lain. So they accept whatever flaws and then they move forward with the strength. Dan kelemahan itu mereka jadikan sebagai suatu motivasi untuk terus atasi kelemahan mereka. So tidak rasa bersalah atas kegagalan diri, dan they actually double the effort untuk nak reach the success. Dan mereka ni spontan, bersederhana dan bersahaja. So tingkah laku terbuka, bersahaja dan jarang sembunyikan perasaan. Ya, siap? Yap, angkat tangan ke Yap? Okay, turun. Tak. Okay, alright. So ciri yang seterusnya adalah tumpuan kepada masalah di luar. Bila whatever problems that they have at home, tapi bila bekerja, they are committed, they are dedicated dalam tugasan yang diberikan, dan dia dapat keseronokan dan kepuasan daripada ketekunan bekerja. Dan of course dia independent, berdikari dan sentiasa menghargai individu lain dan sebarang objek yang dimiliki. Maknanya dia punya gratitude, the way they express themselves, the way they acknowledge other people. Gratitude itu sangat-sangat penting. And then sentiasa menolong individu lain. So ini adalah ciri-ciri individu yang dikatakan mempunyai self-actualization. Dan lain adalah of course hubungan interpersonal. Bila you mempunyai ciri-ciri ini, then you are more likely to have a good stable relationship dengan others.
hubungan itu menjadi lebih bermakna dan insya-Allah akan kekal lah selama-lamanya dan kepribadian yang demokratik, bertoleransi, bersikap menerima dan tidak prejudis dan kreatif. Okey. So terima kasih. Itu saja untuk Abraham Maslow. Okay, kalau tak ada kita jumpa minggu depan. Nanti saya bagi saya bercuti sehingga hari Rabu. Hari Khamis tu saya balik dan saya akan bagi tahu updates lah tentang mungkin insya-Allah kita ada kelas, buat kelas kita petang, buat kelas pagi tu saya untuk masa saya buat apa tu self learning. Okay, so kalau tak ada apa-apa, I am sorry because I need to go for a discussion meeting selepas ini dan insya-Allah saya cuba akan pautkan recordnya tapi bagi saya masa kalau tak hari ni insya-Allah esoklah the recording. Okay, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak, have a good weekend, stay safe, mana yang pergi holiday, jaga diri baik-baik. Okay, kalau mana yang pergi holiday ada kelas, cuba-cubalah masuk kelas online Pesanan khidmat masyarakat dari Dr. Hilal. So thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. And for all Assalamualaikum.